Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9, Kursus JIC 3012, Pemodenan dan Perubahan Masyarakat Melayu yang terdiri daripada Siti Hajar binti Hasrul Sani, U200 3802, Norafikah binti Razali, U200 3685 dan Siti Umairah binti Ismail, U200 3629 akan membentangkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Terdapat 5 aspirasi utama yang dapat dilihat dalam pelan tersebut seperti yang berikut. Untuk bahagian pengenalan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini sebenarnya merupakan antara satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk meningkatkan mutu dan sistem pendidikan di Malaysia. Dan terdapat 3 objektif khusus yang mendasari pelan ini, iaitu yang pertama adalah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian ekuiti dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid. Objektif yang kedua ialah untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara menyeluruh bagi tempoh 13 tahun akan datang. Objektif ketiga adalah menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi perubahan baharu, harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Dan berikut merupakan antara 4 kriteria utama yang telah dirangka oleh pihak KPM dalam pelan ini yang akan kami bentangkan. Kriteria pertama yang dilihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah menerusi aspirasi. Ini adalah penting bagi melakar wawasan kejayaan sistem pendidikan yang dibangunkan di Malaysia. PPPM ini adalah untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan. Antaranya akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan juga kecekapan. Yang pertama dilihat menerusi akses. Akses adalah hak setiap warga negara Malaysia dalam memperoleh pendidikan. Oleh demikian, melalui PPPM, setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Oleh itu, perkara ini turut dilihat pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan menambah kelas prasekolah di semua sekolah rendah yang berada di bawah kementerian. Perkara ini dilihat adalah untuk memberi peluang kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah bagi memperoleh ilmu dan pada masa yang sama turut dapat mendedahkan anak-anak untuk berkawan. Aspirasi sistem pendidikan kedua ialah equity, bermaksud akses peluang dan juga penyediaan pendidikan berkualiti kepada semua murid berasaskan prinsip kesaksamaan dan juga keadilan. Sistem pendidikan ini berprestasi tinggi dan juga menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan latar belakang sosioekonomi. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menasarkan peningkatan kehadiran murid orang asli sehingga 90% pada tahun 2019. Iltizam yang tinggi oleh KPM ini adalah untuk membasmi kemiskinan dan juga memacu pembangunan negara. Aspirasi sistem ketiga ialah perpaduan. Murid yang berusia antara 7 sehingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan juga etnik, murid belajar memahami dan juga menerima serta menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan juga aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Sebagai contoh, melalui peperiksaan yang seragam. Sukatan pelajaran dan juga peperiksaan yang seragam, pembelajaran para pelajar tidak akan terganggu apabila terpaksa berpindah sekolah. Langkah ini boleh membantu proses menyatupadukan pelajar yang berbilang kaum di samping mewujudkan kepribadian yang sama. Bagi aspirasi murid yang paling utama perlu ada ialah pengetahuan. Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan juga numerasi. Kedua-dua kemahiran ini adalah sebagai langkah utama kepada setiap kanak-kanak untuk melangkah pembelajaran seterusnya. Dalam pada itu, penting juga bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan juga sains.
Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan juga dunia global dari aspek sejarah, manusia dan juga geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan juga sukan. Kesemua pengetahuan ini perlu ada dalam diri murid. Ini adalah bagi mewujudkan keupayaan dalam mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan sebagainya. Oleh itu, setiap murid perlu mengimbangi set ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Seterusnya, aspirasi murid turut dapat dilihat dalam kemahiran memimpin. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan juga kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Sebagai contoh, murid-murid ditugaskan untuk mengendalikan gerai-gerai jualan semasa hari keusahawanan di sekolah. Manakala guru hanya sebagai pemerhati dan juga membantu murid-murid ini sahaja. Oleh demikian, melalui hari keusahawanan ini, murid boleh mengasah soft skill dalam berkomunikasi, memimpin dan juga kecerdasan emosi serta termasuklah mempelajari pengurusan kewangan. Aspirasi murid yang seterusnya adalah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan juga masa hadapan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama maupun status sosioekonomi. Identiti nasional yang akan dicapai bukan sahaja untuk memahami dan juga menerima kepelbagaian, tetapi juga penghayatan kepada konsep kepelbagaian. Contohnya, murid akan menyambut Hari Kemerdekaan setiap tahun di sekolah. Hal ini adalah bagi mengimarahkan lagi dan juga mengenang peristiwa-peristiwa dan juga sejarah dahulu untuk dikenang dan juga dihayati. Bulan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang kedua adalah pihak kementerian menggunakan bukti antarabangsa bagi mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada faktor yang dapat membawa perbezaan ketara dalam menambahbaikan sistem dan murid. Pentaksiran antarabangsa muncul sebagai satu kaedah perbandingan langsung antara kualiti pendidikan yang merentas negara dan sistem. Keperluan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa ialah tunjang kepada kejayaan sistem persekolahan bergantung kepada apa yang murid tahu, faham dan mampu lakukan. Selain itu, murid hendaklah mempunyai ciri kepimpinan dan bersaing pada peringkat antarabangsa. Daripada penilaian Program for International Student Assessment (PISA) dan The Trails in International Mathematics and Science Study (TIMSS) antarabangsa jelas menunjukkan murid di Malaysia sukar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi. Tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan ditanda aras mengikut standard yang dipakai oleh sistem pendidikan yang berprestasi tinggi agar murid Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Antara perkara yang menjadi isu ialah menada aras pembelajaran bahasa matematik dan sains dengan standard antarabangsa. Hal yang demikian dapat dilihat tentang pentaksiran antarabangsa prestasi murid. Hal ini digambarkan melalui ujian TIMSS yang telah memberi tumpuan kepada elemen kurikulum yang sama bagi negara sementara ujian PISA memberi fokus kepada pentaksiran aplikasi masalah dunia sebenar tanpa mengira kurikulum negara. Kriteria ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ialah pihak kementerian menyentuh tentang cadangan perlu relevan dengan tahap permulaan sistem dan kemampuan kementerian untuk melaksanakannya. Oleh itu, inisiatif disusun secara berurutan untuk mempengaruhi perkembangan dalam kompleksiti selaras dengan perkembangan kapasiti dan keupayaan pegawai kementerian, guru dan pemimpin sekolah. Hal ini dapat diketengahkan dengan mengupaya Jabatan Pendidikan Negara JPM, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan dengan mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik, sokongan kepada sekolah melalui aspek kehadiran murid sehingga penempatan pengetua atau guru besar dan guru. Pihak kementerian memberi penekanan kepada menambahbaik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru sedia ada di dalam sistem, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua atau guru besar dan meningkatkan kadar literasi bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif.
Kriteria yang terakhir dalam pelan ini adalah faedah pelaksanaan cadangan perlulah memberikan pulangan yang lebih besar berbanding dengan kekangan perbelanjaan dan juga operasi. Jadi, bagi memastikan matlamat ini tercapai dengan jayanya, antara inisiatif yang boleh di-apply adalah dengan menyediakan peruntukan yang cukup untuk disalurkan kepada faktor yang memberi impak tinggi kepada keberhasilan murid. Contohnya, menerusi peningkatan dari segi kemahiran dan latihan guru. Hal ini kerana dalam kajian antarabangsa ada mengatakan bahawa kualiti guru merupakan antara faktor yang paling signifikan dalam keberhasilan murid. Jadi, walaupun terdapat adanya guru yang cemerlang dalam sistem pendidikan di Malaysia, namun kajian daripada AKAP ataupun Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi pada tahun 2011 telah mendapati bahawa hanya 50% sahaja pengajaran yang disampaikan oleh guru di Malaysia pada jangka waktu tersebut sahaja dikatakan berkesan. Isu ini berlaku kesan daripada kaedah cara penyampaian mata pelajaran yang kurang melibatkan interaksi dengan murid, iaitu cara mengajar yang agak pasif seperti dalam bentuk syarahan, dan kadang-kala mata pelajaran yang disampaikan itu dia lebih banyak berfokuskan kepada pemahaman kandungan yang tidak mendalam dan tidak terlalu memberi tumpuan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ke atas murid. Jadi perkara ini sememangnya menjadi antara cabaran besarlah yang dihadapi dalam sistem pendidikan negara, kerana kajian juga telah mendapati bahawa terdapat lebih kurang 60% guru pada hari ini dijangka akan terus mengajar bagi tempoh 20 tahun lagi akan datang, tetapi dengan menggunakan pendekatan mengajar yang lama. Oleh itu, pelaksanaan cadangan untuk meningkatkan dari segi kualiti dan keberkesanan dalam latihan dan kemahiran guru ini sememangnya dapat menjamin pulangan faedah yang lebih besar untuk jangka masa yang panjang daripada kekangan perbelanjaan dan operasi. Inisiatif lain yang kita dapat telusuri adalah di mana setiap program yang dilancarkan oleh kementerian itu perlulah dihubungkan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan keberhasilan murid. Inisiatif ini dapat terlaksana menerusi kerjasama daripada pihak kementerian, JPN dan juga PPD yang akan menjalankan kajian semula secara tahunan untuk menilai semula kejayaan program-program yang dilaksanakan supaya mencapai sasaran. Oleh itu, pemberian dana untuk tahun berikutnya kepada pihak sekolah adalah bergantung kepada peningkatan hasil yang ditunjukkan dalam pelaksanaan program tersebut melalui pendekatan bajet yang berasaskan hasil ini secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan risiko bebanan inisiatif berlebihan yang dihadapi oleh para guru, guru besar dan pengetua sekolah. Inisiatif yang terakhir bagi kriteria keempat pelan ini juga adalah dengan meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran khususnya untuk murid berkeperluan khusus. Contohnya murid orang asli dan kumpulan minoriti yang lain, dan tidak lupa juga murid kurang upaya dari segi fizikal maupun dalam pembelajaran. Agenda ini dapat terlaksana menerusi agihan bantuan tambahan kepada murid berkeperluan tersebut. Dengan pemberian dana tambahan ini dapat memastikan tiada mana-mana kelompok yang akan tersisih dalam menikmati peluang pendidikan yang sama rata disediakan oleh pihak KPM. Selain itu juga, murid-murid ini akan turut disediakan segala kemudahan dan peralatan yang lengkap dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif, selain mendapat bimbingan dan khidmat guru spesialis yang mempunyai latihan khusus dalam membimbing pelajar-pelajar berkeperluan khas, serta khidmat guru kaunselor dan pembantu guru mengikut keperluan mereka. PPPM ini diwujudkan adalah bagi memastikan murid mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan juga relevan seiring keperluan semasa. Seterusnya, media masa turut tidak melepaskan peluang dalam sama-sama membina kemajuan anak-anak di Malaysia. Bermula pada tahun 2011, pihak Astro telah menyediakan satu saluran yang diberi nama Tutor TV. Tutor TV ini adalah bagi membuka jalan kepada murid yang akan menghadapi peperiksaan besar, iaitu ujian peperiksaan sekolah rendah UPSR, peperiksaan menengah rendah PMR dan juga sijil peperiksaan Malaysia SPM. Namun begitu, disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia pada tahun 2020, pihak kementerian juga telah melaksanakan sebuah program televisyen iaitu Didik TV KPM yang merupakan saluran khusus rangkaian televisyen pendidikan baharu oleh KPM dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti bagi semua murid di seluruh negara. Rangkaian Didik TV akan menyiarkan program yang berteraskan kurikulum dan juga co-kurikulum KPM, berita mengenai dunia pendidikan dari prasekolah sehinggalah tingkatan 6 dan juga program didik hibur.
Sesi pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Pembelajaran melalui didik TV ini melangkaui bilik darjah yang lebih menyeronokkan serta bila-bila masa dan juga di mana jua. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dapat membentuk etika kepada setiap murid. Etika ini adalah penting bagi seseorang dalam proses untuk menjalani disiplin dalam sesuatu masa dan juga dapat mematangkan murid dalam melakukan sesuatu mengikut kemampuan masing-masing. Hal ini pada masa yang sama turut mempelajari nilai-nilai murni. Perkara ini dapat dilihat melalui program yang telah dilancarkan selaras dengan PPM yang diberi nama Sistem Sasiah Murid iaitu SSDM yang dahulunya dikenali sebagai Sistem Salah Laku Disiplin Murid. Sistem ini telah diubah sesuai dengan penambahbaikan untuk turut mencatat perilaku terpuji yang dilakukan selain daripada merekod salah laku disiplin murid. Sistem ini merupakan salah satu cabang kepada modul pengurusan murid dan ianya adalah sangat penting dalam pengurusan disiplin murid. SSDM ini adalah lebih mengutamakan amalan-amalan baik murid untuk mengelakkan murid sentiasa melakukan amalan berbuat baik dan mengamalkan nilai murni. Antara inisiatif yang selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM adalah untuk meningkatkan keberhasilan guru dalam pengajaran dan juga pembelajaran yang dikenali sebagai PDP dengan pelaksanaan program Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang dikenali sebagai D5. Ini merupakan penambahbaikan daripada One Best Study Net. Di bawah projek One Best Study Net, sekolah-sekolah akan dilengkapkan dengan penyelesaian bersepadu yang membolehkan pengajaran, pembelajaran, kolaborasi dan juga pentadbiran dijalankan melalui persekitaran pembelajaran maya yang dikenali sebagai Frog VLE. Ini berasaskan internet yang juga boleh diakses di sekolah atau di mana juga dengan adanya sambungan internet yang dikenali sebagai Internet Yes 4G. Frog VLE adalah sistem pembelajaran yang berasaskan laman web yang menyerupai pendidikan dunia sebenar dengan menyatukan konsep pendidikan konvensional. Sebagai contoh, guru-guru boleh memberi tugasan, ujian dan juga markah secara maya. Sementara para pelajar boleh menghantar kerja rumah mereka dan juga menyemak markah yang diperoleh oleh Frog VLE. Ibu bapa boleh berkomunikasi dengan guru-guru dan juga pihak pentadbir sekolah dengan menyusun kalender sekolah dan juga memaparkan notis melalui internet. Frog VLE boleh diakses di mana jua pada bila-bila masa dengan adanya sambungan internet. Namun begitu, kewujudan D5 merupakan penambahbaikan yang disediakan oleh pihak KPM kepada pihak sekolah, guru, ibu bapa dan juga termasuklah murid. D5 yang didatangkan dengan ciri baharu dengan menggabungkan 3 aspek utama iaitu pembelajaran yang diperbagikan, pengalaman pengguna dan juga analisis data. Aspek-aspek ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang dikenali sebagai AI dan juga pembelajaran mesin yang bertujuan bagi membantu murid merasai pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan juga bermakna. Kelima, merupakan pelantar pembelajaran digital KPM yang dibangunkan untuk mengupayakan sesi PDP dalam talian. Ia diperkenalkan pada tahun 2019 iaitu menerusi bilik darjah Google. Kini diterima baik murid serta guru. Sehingga 4 Ogos lalu, 99% guru dan juga 85% murid menggunakan D5 dalam PDP secara aktif yang melibatkan 5.3 juta pengguna. Ini merangkumi semua guru dan juga murid di sekolah-sekolah di bawah KPM. Melalui D5, kementerian menyediakan pelbagai kursus dalam talian dan juga secara bersemuka untuk memastikan guru berupaya mendidik murid dengan menggunakan teknologi baharu. Kursus disediakan secara hybrid dalam D5 untuk membantu guru mendapatkan idea dan juga bahan pembelajaran melalui pelbagai pendekatan bagi sesi PDP dalam talian. Selain itu, D5 direka agar ia boleh diakses oleh guru dan juga murid pada bila-bila masa dan di mana sahaja termasuk di kawasan luar bandar. Antara program yang selaras dengan pelan tersebut iaitu Prospek. Program pelonjakan kepimpinan sekolah dilaksanakan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
PPPM 2013-2025 di bawah ancaman kelima iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Ini selaras dengan inisiatif PPPM, pemantapan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan PPP, iaitu memperkukuhkan pendekatan strategik bagi memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Institut Aminuddin Baki IAB diberi tanggungjawab melaksanakan kursus intervensi yang lebih dikenali sebagai INPEX, intervensi penunjakan kepimpinan sekolah bagi pengetua atau guru besar berprestasi tinggi PG BBC yang ditempatkan di semua sekolah. Program ini bermatlamat bagi meningkatkan kompetensi kepimpinan dan pengurusan untuk memimpin sekolah berprestasi rendah SPR. Semua pengetua yang terlibat akan melalui program ini selama 3 tahun bagi mencapai KPI yang telah ditetapkan. Tanpa itu, kita dapat lihat perubahan yang berlaku dalam masyarakat melalui penglibatan pegawai kementerian dalam membantu melaksanakan kelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. Pegawai kementerian akan bertindak sebagai pemimpin perubahan dengan kemahiran dan atribut yang diperlukan untuk menyokong pihak sekolah. Mereka akan menjadi pengurus, pemimpin dan penyokong kecemerlangan sekolah yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pelajaran Malaysia KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran PDP selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Matlamat program TS25 adalah untuk dari segi kepimpinan iaitu memantapkan kepimpinan sekolah, manakala dari segi aspek kualiti pengajaran dan pembelajaran ialah menyentuh tentang memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP dan melibatkan komuniti dengan mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Akhir sekali adalah ibu bapa. Perkara ini dapat kita gambarkan di mana kesan pelan ini menyebabkan ibu bapa berpeluang untuk menyaksikan pelbagai penambahbaikan yang ketara dan lestari dalam corak sistem pendidikan anak mereka yang mulai berubah kepada bentuk yang moden. Kenyataan ini jelas dapat kita lihat di mana sekarang ni ibu bapa akan sentiasa mendapat makluman info terkini tentang perkembangan prestasi anak-anak mereka di sekolah. Dari semasa ke semasa menerusi aplikasi seperti WhatsApp, Telegram misalnya. Jadi keadaan ini jelaslah menunjukkan bahawa ibu bapa juga mempunyai role yang penting dalam memastikan transformasi sistem pendidikan negara ini mencapai keberkesanannya secara total. Konklusinya di sini, ancakan strategik dan aspirasi yang dirancang dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah mengambil kira setiap pihak berkepentingan dan permasalahan utama yang ditimbulkan oleh masyarakat awam. Aspirasi pendidikan negara yang bersifat komprehensif ini hanya akan dapat tercapai menerusi dukungan dan komitmen berterusan daripada semua pihak. Justru itu, menerusi pelan ini, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berharap supaya keterangkuman ini akan menyediakan satu asas tumpuan yang boleh diterima secara kolektif supaya transformasi yang dibawa dalam sistem pendidikan negara dapat terlaksana dan tidak lagi berada dalam situasi yang cacar marpah. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.